Pemimpin yang melakukan sesuatu melihat pertimbangan dan perhitungan yang betul. Antara perhitungan dan pertimbangan yang salah ialah menganggap harta benda lebih mulia daripada nyawa rakyat. Pasu, bendera yang dibakar, itu semua lebih mulia daripada nyawa rakyat yang cedera, yang hampir terbunuh. Sifat yang ketiga yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini ialah mereka mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Pemimpin yang adil ialah pemimpin yang menyeru rakyatnya supaya melakukan benda-benda yang makruf, benda-benda yang diajar oleh Islam. Dalam masa yang sama dia mencegah rakyatnya daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar, yang maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin yang jenis ini dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat pula. Yang kedua ialah pemuda yang hidup di dalam beribadah kepada Tuhannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut secara khusus di dalam hadis ini, orang yang kedua yang akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak ialah pemuda yang hidup di dalam beribadah kepada Tuhannya. Kerana masa muda ini adalah masa segar, masa bersukaria. Tetapi orang yang mana berada di alam dewasa menghabiskan masa segarnya, masa kuatnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan menegakkan amal ma'ruf dan mencegah kemungkaran, dengan memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin pemuda jenis ini akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Oleh kerana itulah kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut secara khusus pemuda-pemuda yang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Kahfi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam galakkan kepada kita untuk membacanya setiap hari Jumaat. Antara kisah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Kahfi ialah satu kumpulan pemuda yang bangkit menegar pemerintah yang zalim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah merupakan satu kumpulan pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Mereka menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran, mencegah kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah yang zalim. Lalu mereka dikejar untuk diberkah dan ditahan. Mereka lari membawa iman mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menidurkan di dalam gua selama lebih daripada 300 tahun. Seterusnya, golongan yang ketiga yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak ialah lelaki yang mana hatinya terikat dengan masjid-masjid. Kalau dia duduk mana-mana, dia tengah buat kerja, dia duduk rumah dia sedang belajar, bila dia dengar azan di masjid, maka hatinya akan memanggil-manggil untuk pergi ke masjid. Pergi bersemayang jemaah, pergi bersama-sama dengan saudara-saudara si-Islamnya yang lain, di mana hatinya akan sentiasa terikat dengan masjid-masjid. Kerana masjid ini adalah merupakan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang masuk ke dalam masjid akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis-hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bagaimana fadilat orang-orang yang mana hati-hati mereka terikat dengan masjid. Antaranya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis, "Basyirul masya'ina fi dhulami ila al-masajid bin nuri tami yaumal qiyamah." Berilah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan untuk pergi ke masjid-masjid dengan cahaya yang terang benderang di hari akhirat. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira
di hari akhirat kelak, di hari yang gelap gelita, orang-orang yang akan mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya ialah orang-orang yang pergi ke masjid dalam keadaan gelap gelita. Kalau zaman dulu pakai pelita, kalau zaman sekarang ini lampu suluh, lampu motor, lampu kereta. Dia pergi ke masjid semata-mata mahu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW beri berita gembira kepada mereka dengan cahaya yang terang benderang di hari akhirat. Yang keempat ialah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berdua bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Jenis yang seterusnya, orang-orang yang akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang-orang Islam yang berkasih sayang di antara mereka. Kerana melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Mereka berkawan rapat, tidak lain dan tidak bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun antara mereka berlainan kabilah, berlainan bangsa, berlainan warna kulit, tapi mereka semua berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Salman Al-Farisi daripada negeri Parsi, Suhaib Ar-Rumi daripada negeri Rum, Bilal bin Rabah daripada kalangan hamba, kemudian dibebaskan, berkulit hitam. Tapi kesemua mereka bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima ialah warajulun talabatkum imra'atun dzatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Lelaki yang mana diajak oleh perempuan yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai kecantikan untuk melakukan perkara yang terkutuk, lalu dia kata sesungguhnya aku takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama-ulama mengatakan bahawa lelaki ini ialah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan orang-orang yang mengikut jejak langkah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai-bagai ujian. Di antara ujian-ujian tersebut ialah ujian dengan perempuan. Orang perempuan ajak Nabi Yusuf AS untuk melakukan perkara yang terkutuk di sisi Allah. Perempuan yang cantik, perempuan yang mempunyai kedudukan, ditutup pintu, tak ada orang nampak. Lalu Nabi Yusuf berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam ialah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamin. Lelaki yang memberikan sedekah lalu dia sembunyikannya sehingga tidak diketahui tangan kirinya apakah yang dibelanjakan oleh tangan kanan.